A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita terus pergi kepada pelajaran kita. Jadi bagi semua yang mempunyai buku boleh rujuk buku, ataupun sebenarnya kalau saya lebih suka kalau pelajar lebih tumpukan kepada skrin. Kalau yang ada di dalam kelas ni maknanya tengok skrin, dan pada yang di online juga tengok kepada sukacita juga untuk saya ingatkan semua pelajar untuk mute ya, unless kita ada soalan. Bila kita ada soalan, okey, kita bolehlah tanya. Janganlah malu pula untuk bertanya. Baik. Jadi saya kongsikan dulu apa yang kita akan belajar hari ini. Saya share screen. Recording in progress. Kamu tak buka. Pak, you buka, I tak dapat lah. Ya. Okey, kita akan pelajari, kita mulakan dengan mempelajari buku. Kita akan biasa mulakan buku, ada 3 lah ya. Jadi pertama sekali kita bercerita tentang modul 1, kaedah Nahwu Ringkas beserta latihan modul 1. Ini muka depannya lah. Jadi seperti biasa, mindset kita kena betul. Bila kita nak belajar, kita kena ingat bahawa pelajaran ni adalah satu pelajaran yang wajib. Dan kita bukan nak tafsir, bahkan kita hanya nak mengambil, kita nak ada satu kemahiran yang boleh kita faham. Bila kita dapat tu, kita boleh faham lafaz umum yang kita baca. Dalam mesej usul tafsir menyebutkan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Maknanya pengajaran itu diambil dari lafaznya yang umum, tidak semestinya dengan sebab-sebab yang khusus. Jadi kita dalam kelas ni tak perlu takut yang kita ni nanti kita salah tafsir lah, kita memandai-mandai. There is no issue. Yang benda-benda macam tu tak ada isu. Sebab kita nak ada satu kemahiran yang membolehkan kita nak dapat lafaz umum ni. Sekarang ni masalah dia lafaz umum tu pun kita belum dapat lagi. Jadi di situlah, dan pelajaran ini kerana dia termasuk, dia adalah satu daripada fardu ain yang macam saya ceritakan malam tadi, maka hukum mempelajari bahasa Arab Al-Quran supaya kita memahami mesejnya adalah wajib. Dalam kaedah usul menyebutkan juga, ini kaedah yang kita pakai, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maknanya tidak sempurna sesuatu yang wajib itu melainkan dengannya, makanya itu adalah wajib. Berarti nak solat mesti guna bahasa Arab, tak boleh guna bahasa Melayu. Jadi dekat situ yang mana Allah wajibkan tu, maknanya wajiblah untuk kita belajar apa yang kita sebut di dalam solat. Baik, kita terus pergi kepada konsep. Okey, satu kali saya akan sentiasa ingatkan benda ni. Kalau rasa jemu beritahulah ya. Konsep kita belajar ialah bukan untuk memahami, untuk menghafal. Konsep kita jangan kita terbeban dengan hafazan. Kita bukan nak hafal dan kita tak akan belajar istilah-istilah yang berat-berat. Tak ada istilah. Konsep kita dan tujuan kita ialah pada 2 perkara ini, iaitu 1, kita kenal kalimah, dan 2, kita boleh terjemah kalimah yang kita dah kenal. Itu dia punya objektif. The outcome of modul ini ialah kita boleh kenal kalimah dan boleh menterjemah kalimah. Kalimah apa? Bukan kalimah pertuturan, tetapi kalimah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca tu, kita selalu baca Quran kan? Okey. Ini kita selalu baca, kita selalu silap pula. Okey. Kita selalu baca. Maknanya Quran ini adalah Quran. Cuma dia dalam bentuk PDF saja. Tapi inilah Quran yang kita baca. Jadi yang dikatakan kalimah tu apa dia?
Ni semua ni, semua yang kita nampak ni. Ada barisnya, yang Quran dia ada semua ada baris. Ada tak Quran tak ada baris? Sekarang ada tu Quran tak ada baris? Sekarang ada? Ada lagi? Quran tak ada baris. Setahu saya tak adalah. Semua Quran dia dah buat baris yang dikatakan Quran tu. Sebab zaman dulu tak ada. Sekarang, kita cerita sekarang. Itulah kewujudannya bahasa Arab ni kerana untuk orang bukan Arab macam kita. Jadi di device, maknanya sahabat yang ini kata dia membuat satu kesimpulan ataupun membuat satu dasar lah. Maksudnya orang-orang yang bukan Arab mesti belajar Al-Quran, maksud belajar bahasa Arab. Jadi daripada situlah terciptanya baris dan sebagainya untuk memudahkan kita ni menyebut. Jadi Quran ni senang sebab kita yang kita kata Quran ni yang banyaknya ada baris. Kalau kita bukan, dan kita juga tidak belajar untuk meletakkan baris. Jadi kena faham mindset kita kena kata benda ni senang sebab kita akan belajar nahwu untuk faham. Bukan nak letakkan baris. Kita bukan nak belajar kitab gondol. Kita belum tahap tu lagi. Maknanya kita bukannya nak letakkan baris pada kitab yang kita baca. Kita belum sampai situ. Kita cuma nak tengok macam ni. Maknanya kalimah dalam Quran ni, okey, kita tahu ni. Contohnya ini satu kalimah. Kita boleh nampak. Boleh ke nampak? Nampak tak? Contoh ni, ni kita tahu ni satu kalimah, ini satu kalimah, ni satu kalimah. Dan bila kita tahu ini kalimah apa, kita boleh terjemah. That is the outcome yang kita harapkan. Dan seterusnya bila kita solat, kita pun boleh faham. Bila kita dah dengar dan kita boleh hafal. Baik. Okay, that is done. Satu bahagian. Setakat ni boleh faham saya cakap laju sangat ke? Kalau saya kata cakap laju sangat, bagi tahu. Nanti saya slow down. Kelas ni, satu lagi kelas ni kita kena ingat bahawa, bukan kena ingat macamnya suka. Saya nak kata kelas ni jangan bagi dia mati. Jangan duduk diam, nanti tertidur. Jadi kena ada interaction. Jadi yang dekat dalam kelas fizikal dan juga yang online, maknanya boleh berinteraksi. Kalau kata macam teacher laju sangat, bersuruh teacher break sikit. Slow down. Ni 50 km sejam ke 90 km sejam. Jadi tak apa jangan terus ataupun kalau saya ni laju sangat saya tak sempat nak cut her down, tak cut her off ke apa, boleh bagi tahu pada admin ataupun chat kan, type dan nanti admin akan highlight ke saya lah, insya-Allah. Baik. Ustazah, Assalamualaikum. Makcik Ani ni. Dalam chat dah ada orang kata perlahan sikit, Ustazah. Baik. Ni sebab nak Assalamualaikum. Cik, saya bagi justification pula ya. Nak recap yang semalam tu yang terlaju tu. Cik. Okey, insya-Allah. Insya-Allah kita cuba buat. Baik. Okey, setakat ni boleh follow yang saya kata tentang konsep mempelajari kaedah nahwu ringkas ni? Boleh? Boleh ya? Tak ada juga dengar suara. Yang dekat sini semua faham ya? Ya, dapat. Okey, alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada ini isi kandungan kepada apa yang kita akan belajar sepanjang sesi kita punya sesi intensif Ramadan ni lah. Jadi ini isi kandungan kepada modul apa yang kita akan pelajari. Jadi hari ni mungkin kita boleh cover, saya dah cerita sikit nombor 1 ni. Jadi kita masuk terus kepada bahagian yang kedua. Ni yang satu tadi. Jadi nombor 1, kalam bahasa Arab. Apa dia kalam? Kalam ni kita tak payah hafal pun. Ini kalau orang yang belajar Arab dulu-dulu ataupun saya sendiri pun belajar dulu, memang kena hafal ni dalam bahasa Arab. Tapi sebab tujuan kita dia tak sama yang macam tu, pelajar-pelajar yang budak-budak kan, anak-anak kan. Jadi kita ingat yang kita nak faham. Jadi kita kena tahu dia macam tu je. Kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi syarat ni semua syarat kalam yang mengatakan ini adalah bahasa Arab dah sempurna dah. It's okay. Because Quran memang dalam bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab ni, yang tadi kita tengok kalimah-kalimah di dalam Quran tu, hanya terdiri daripada 3 kumpulan. Maknanya adalah kalimah
kata ayat Allah dalam Quran. Okay. Kalimah, ni kena pakai yang gemuk sikit. Oh, nampak? Betul? Alright. Kalimah hanya boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan sahaja. Perlu dipecahkan ataupun perlu ke kena ke macam mana? Kalimah ada 3 je kumpulan kalimah, iaitu kumpulan harf, isim dan juga fi'il. Okey. 3 je kumpulan harf. Jadi kaedah nahwu ringkas ni nak mudahkan lagi kita meletakkan warna kepada pecahan kalimah ini, iaitu kalau warna hijau. Okey, sebenarnya kita dah tukarkan. Kita kata kalau harf ni warna hijau. Jadi pecahan kalimah boleh dibagikan kepada 3. Dimudahkan lagi pula dengan color. Harf warna hijau. Kemudian isim warna hitam. Ni kelabu. Boleh lah ya? Kelabu. Tapi saya pakai warna hitam. Betul-betul warna hitam. Bismillah. Tak boleh ya? Ni tak nampak sangat kat sini. Nampak? Dekat online nampak tak warna hijau tu? Nampak Nampak warna hijau. Kalau tidak, kalau saya pakai warna hijau. Nampak Ustazah. Macam mana? Tak berapa. Okay, saya pakai warna hijau yang terang lagi sikit. Boleh? Okey. Okey. Warna hijau, isim warna hitam dan fi'il berwarna merah. Fi'il ni warna merah. Jadi pecahan kalimah hanya ada 3. Harf, isim, fi'il. Semua kalimah yang kita baca dalam Quran tu bererti ini je. Kalau kita faham apa dia harf, dan kita boleh terjemah harf tersebut. Kalau kita faham apa itu isim, kita boleh terjemah isim tersebut. Sebab apa? Dia cuma membezakan perkara ni, apa dia harf, apa dia isim, apa dia fi'il. 3 je benda. Jadi harf ni apa dia? Harf ialah kata ataupun perkataan yang tidak mempunyai nilai makna. Dia tidak mempunyai nilai makna kecuali apabila digabungkan dengan isim ataupun fi'il. Kecuali apabila digabungkan dengan isim dan fi'il. Dan ataupun ataulah. Maknanya ini. Tak apa, jangan salin. No need to salin. Saya tulis kerana saya nak macam you all can follow. You boleh follow the train of thoughts tu ya. You all jangan salin. Tengok je screen. Kita jangan salin. Kita tak payah salin. Kalau tak perlu salin, tapi bukan bererti yang dekat dalam kelas ni, anak-anak ni pergi melukis pula ya. Dengar ya. Nanti kalau teacher tanya, yang kecil tu teacher tanya. Yang senior-senior teacher tak tanya. Faham? Okey, jadi harf maknanya perkataan yang tidak mempunyai makna. Tetapi boleh ada makna bila bergabung dengan perkataan lain. Itu je, faham konsep tu. Jadi macam perkataan harf ni macam mana? Macam perkataan daripada, kepada. Apa dia perkataan tu dalam bahasa Arab? Kita faham tak konsep kepada daripada ni? Dalam, macam tu. Jadi perkataan tu kita guna dalam bahasa kita. Cumanya bahasa Arab dia apa? Macam mana kita nak tahu? Jadi kalau sekarang ni dengan Mushaf Mubayyinah dan kaedah nahwu ringkas ni, bila kita tengok warna hijau, oh kita tahu dia harf. Maknanya dia mesti bukan sendiri. Mesti ada perkataan lain yang bersama dengannya. Kalau tidak, dia tak ada makna. Macam kita kata, nak pergi mana? Ke. Orang tanya kita nak pergi mana? Ke. Ke. Jadi tak faham. Ni surat. Betul kan? Ya, surat. Siapa bagi? Daripada. Kita cakap gitu je. Macam apa ni? Tak boleh.
dia tak akan ada. Manakala dia pula Tu pada ke itu semua haf lah. haf. Dalam bahasa Melayu itulah yang disebut haf. Isim pula ialah Tutup kata ya, saya tengok ya, saya tengok. Tutup ya, Sarah, tutup ya, Sarah. Tutup the whole thing. You can see it. ya. Kalau nak tanya dia kena macam kalau bunyi yang bergaung-gaung tu kerana ada 2-3 device sekali kadang-kadang ya. Jadi kalau boleh macam mana kalau boleh tak tahu keadaan orang. Salah satu je lah macam tu. Tak apa, jangan tamak ada kelas-kelas yang lain. Kalau rasa kelas yang lain tu lebih utama, tak apa. Kelas ni ada boleh tengok. Tapi kalau kelas ni yang rasa lebih utama, kelas lain tu punya recording tu lebih tak dapat dia boleh fokus sambil lalu bagi pengumuman pada kelas. Ada lagi ni, apa yang bunyi nyanyi-nyanyi ni? Sebut ke? Kalau sebut saya belum ajak sebut lagi ni. Boleh tak saya minta kerjasama untuk pelajar-pelajar online untuk tidak untuk mute kan. Kalau tak ada soalan kena mute ya. Baik, kita pergi ke kedua. Kalimah boleh dibagikan pada 3 kumpulan iaitu harf, ya. Mungkin boleh dia, tapi Cik Nisrin tolong tu ya pantaukan, sebabnya bunyi yang keluar kalau saya online je tak ada masalah tau, tapi sebab kita ada yang fizikal jadi bunyi tu keluar dekat speaker. Kawan-kawan dekat dalam yang hall ni terkesan terganggu sikit lah, bukan apa, minta kerjasama ya semua. Okey teacher, saya dah check. Baik. Alhamdulillah. Hari ni kita dah setakat ni ada lebih kurang 60 orang ya. Alhamdulillah. Okey, balik semula. Kalimah terbagi pada 3 iaitu kalimah harf, kata perkataan yang tidak mempunyai nilai makna melainkan apabila digabungkan dengan isim ataupun fi'il. Jadi kita dah tahu yang tu. Isim ni apa pula? Isim ialah in short senangnya kita kata nama. Maknanya perkataan yang memberikan nama pada benda, pada orang, haiwan. Kita tak tahu benda ni apa. Haiwan ni apa dia? Leher dia panjang, ekor dia pendek, apakah ia? Jadi itu maksudnya isim dalam Quran. Tapi kita tertumpu kepada isim yang berada di dalam Quran. Dia satu lagi kata nama ni dia tidak terikat dengan masa. Dia boleh menamakan masa tetapi dia bukanlah sesuatu yang ada masa. Faham tak? Dia tidak terikat dengan masa lah. Senang kita kata gitu. Terikat dengan masa. Ini kata nama. Simple. Faham je konsep ni? InsyaAllah. Boleh teruskan. Setakat ni ada masalah. Ada ni. Macam kata nama ni macam ni. Meja. Buka mikrofon. Teacher bagi contoh kata nama. Nama orang. Nama orang. Contohnya, nama orang. Nama Bandar. tempat. Nama bandar. Betul? Macam dalam Quran kita dah tahu. Sebut je nama orang. Ternampak siapa dulu? Muhammad. Kan? Ada tak Muhammad. dalam Quran nama Muhammad? Yaakob. Ada. Yaakob. Ada tak nama dalam Quran Cik Saziman? Nama tu ada. nama juga. Tapi tak ada. So tak penting. Ada tak nama Aida dalam Quran? Tak ada. Tak penting. Jadi macam itulah. Nama kafirin. Itu pun nama juga. Orang-orang yang ingkar. Itu satu nama. Begitu. Betul Cik Saziman. So dalam modul ni kita fokus kata Kepada nama yang ada dalam di Quran. dalam Al-Quran. Yang banyak kali ada dalam Quran. Betul. Kita akan ambil yang tu je. Jadi siapa yang rasa gigil-gigil tu nak masuk kelas Nahu, should not worry. Jadi benda tu semua nama surah tu je kalau teacher tanya, dan teacher tak akan tanya sebab ni bukan kelas nak uji-uji ke apa ya. Jadi kalau sebut je, sebut contoh sebenarnya nama surah pun dah banyak dah. Itulah kata nama. Dan kita akan belajar pula macam mana kita nak kenal kata nama. Jadi insyaAllah. So benda tu akan tahap dia kita akan sampai. Seterusnya fi'il. Fi'il ni apa pula? Kata juga kata kerja dalam bahasa Arabnya fi'il. Tapi kita pun dah gunakan perkataan tu. Fi'il lah dia ni. Fi'il. Kita cakap fi'il tapi kita tak tukar. Kita tukar F kepada P. Fi'il. Jadi budak-budak sekarang kalau tak tahu tu dia sebut fil. Jadi English pula ya. Okey. Fi'il adalah kata
kerja. Dan kata kerja terikat dengan masa. Bila kata terikat dengan masa ni, maknanya dia ada cerita tentang masa lampau. Dia ada cerita masa kini dan ada cerita masa depan ataupun perintah, ya. Bererti perkara ni kita kena beri perhatian. Kerana apa? Dalam bahasa kita, bahasa Melayu bukanlah bahasa yang time sensitive. Jadi kita memerlukan beberapa perkataan untuk menerangkan masa tu. Satu kata kerja tu, perbuatan tu. Dah buat ke belum? Kita ada 2-3 perkataan. Dah buat, dah belajar, sudah, telah. Nak menunjukkan lampau. Bahasa Arab, satu kalimah dah siap dah tu semua. Dah ada masa. Bahasa macam kalau isim pula, dia macam kita juga. Kalau kita ni perlukan banyak perkataan nak menerangkan satu benda, maksudnya kalau orang ni gini ni macam mana? Dalam Quran senang je. Al-fasikun. Contoh orang-orang yang fasik. Jadi ciri-ciri dia apa? Dia maksudnya perkata satu je kalimah. Tapi kalau kita, contohnya al-muslimuna. Al-muslimuna orang-orang yang menyerah diri. Kalau orang Melayu, punya perkataan berapa? Orang-orang yang menyerah diri. 5. Tapi bahasa Arab, satu je. Boleh tahu itu adalah isim, itu adalah menunjukkan ramai yang macam tu. Kalau fi'il ni tadi pula, macam tu juga. Satu kalimah terus nampak dah. Siapa yang sujud. Kata contoh sajadah. Siapa yang sujud. Satu je kalimah. Sajadah. Tapi boleh nampak. Dia ke, engkau ke, aku ke. Aku sujud ke, engkau sujud ke, dia telah sujud ke. Masa ni bila? Sedang sujud ke, dah sujud ke, akan sujud ke. Dalam satu kalimah semuanya ada. Jadi kita nak faham tu je konsep kita nak faham. Jadi terjemahan kita jadi lebih tepat dan kemas. Maknanya kita faham tu betul-betul daripada bahasa sumber, iaitu bahasa Arab yang Allah turunkan pada kita. Okey, jelas tak konsep tu? Kita beri contoh lah ya, teacher. Ya. Katalah kita amal. 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 Contoh. Kalau kata masa lalu sudah amal. Sudah amal. Kalau masa Quran fa'ala habis itu. Betul. Satu perkataan. Okey. Fa'ala. Amal. Nanti kita akan baca lah. Sudah amal akan amal. Ya, Itu betul. contoh fi'il lah. Satu lagi teacher, boleh teacher tu flash sekejap tak? Apa ni Musa Mubainah yang tunjuk color tu. Jadi kita nampak clear sikit lah. Sekejap, flash sekejap je. Flash je. Musa Mubainah. Ini Mushaf Mubainah kita. Maknanya dengan color yang saya maksudkan warna tadi ialah kita ambil buka surat 1. Ayat Quran. Ni. Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada warna. Okey. Jadi ni ada warna. Jadi kalau yang kita baru belajar ni, kita baru tengok color je. Okay, apa yang saya sebut hari ni, maknanya kita nak fahamkan konsep. Okey, macam mana mudahnya gunakan mushaf ni nanti? Okey, kita dah tahu tadi, saya cerita kalimah terbagi pada 3 kumpulan. Jadi kalau hijau, apa dia? Kalau hijau? Okey, sebut sama-sama dengan saya. Kalau hijau, apa dia? Har. Kalau dia isim. Dan kalau merah apa dia? Fi'il. Itu je. Nanti nampaklah macam mana nak terjemah. Jadi terjemahan dia tu ada sebab. Kenapa kena letak dengan, kenapa bagi, kenapa ada yang, ada tambah-tambah ni semua terjemahan yang berdasarkan nahu bahasa Arab tu sendiri. Terjemahan pada Mushaf Mubainah ni adalah mengikut nahu ataupun tata bahasa Arab Al-Quran. Ya. Jadi itulah yang saya kata tu. Jadi kalau nampak ni macam ni. Okey, ni fi'il. Jadi bila kita tengok fi'il ada time sensitive. Time ni bila pula nak cakap siapa ni? Kita bukannya nak tahu tentang kosakata sahaja. Tapi kita nakkan 3 perkara tu ada. Kita tahu masanya, kita tahu pelakunya, begitu. Ya? Ini yang kita akan belajar. Dan itu je pun yang asas sekali tentang belajar nahu. Kalau kita dapat konsep tu, insya-Allah yang lain tu jadi lebih mudah lah maksud saya ni. Okey. Lepas tu kita juga ada latihan. Mushaf latihan ni kosong. Maknanya ada color saja, ada warna, tapi tidak ada jawapan. Yang ada kosakata mungkin diberi. Jadi kat sini adalah satu
tempat untuk kita dah boleh dah buat latihan. Habis je daripada kita buat modul ni, makna kita dah boleh buat latihan. Dibekalkan juga. Dan latihan ni bukannya buat cara-cara lain. Bukannya ambil buku lain. Quran tu juga. Ada Quran yang kita baca ni juga. Jadi there's no reason for us to macam rasa resah lah, rasa susah kan. Sebab ni semua kita ambil daripada Quran. Sebiji macam mana Quran. It appears in the Quran. Jadi di sinilah ni mushaf latihan. Jadi kita hari ni kita boleh teruskan. Kalau faham konsep pecahan kalimah ni, saya akan pergi pula kepada yang seterusnya. Ni saya ceritakan je lah apa yang kita akan pelajari. Kita akan belajar tentang kalimah, kemudian kita akan belajar tentang gabungan kalimah, dan seterusnya kita akan belajar i'rab. Untuk siapa yang dah menyertai, maknanya modul 1, saya alu-alukan sangat untuk datang kepada modul 2 pada hari Sabtu. Tiap-tiap hari Sabtu 2 jam 2 jam kita mungkin dapat 8 jam je lah untuk bagi lagi faham lagi apa tujuannya i'rab tu pula. Kalau tidak nak sebut i'rab dulu pada takut kan. Macam saya lah sendiri pun ni pengalaman sendiri takut. Tapi bila dah faham, oh rupanya senang je. Faham konsep. Jangan risau about menghafal, jangan risau nak hafal istilah. Macam kita belajar tajwid kan. Kadang-kadang orang belajar tajwid hafal istilah je. Mad, arid, li, sukun. Tapi bila baca bertajwid tak? Tak pun. Tapi kalau sebut ambil exam tajwid, dia ace. Dia memang A. Tapi bila praktikalnya, tak nak. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh kita nak itu pun dapat, ini pun dapat. Yang ini pun begitu juga. Bukan untuk kita pergi mengajar dulu. Tapi kita yang ambil pelajaran apa yang kita pelajari. Ya? Kalau dia pandai bahasa Arab pun tapi dia tak faham juga apa yang Tuhan dia kata, jadi itu satu kerugian yang besar. Jadi kita ingat kita nak untuk Quran. Jadi fokus kita pada Quran. Fokus kita pada Quran. Okey? Baik. Okey, ini untuk yang pertama lah. Jadi kita dah kenal kalimah dan pembahagian kalimah. Kalimah dan pembahagian kalimah. Jadi kita sebutkan lagi sekali. Kalimah dipecahkan kepada, boleh dibagikan kepada apa dia? 3 kumpulan, iaitu sebutkan harf, kemudian isim, jadi ada 3. So hari ini kita terus pergi kepada kumpulan yang pertama, iaitu harf. Boleh? Boleh. Saya juga boleh, tak tahu yang lain. Yang lain boleh? Yang lain boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. InsyaAllah boleh. Jadi perhatikan apa yang saya kongsikan pada hari ini. Nanti yang ini juga bagi yang belum ada buku, betapa buku belum sampai. Saya akan beri soft copy apa yang saya ajar pada hari ini sahaja dahulu. Ya. Siapa yang ada buku, jangan duk tengok je buku tu tapi tengok skrin. Tengok skrin ataupun tengok pada komputer ni. Kalau tak nak buka kamera, no problem. Tapi saya harap beri perhatian kepada skrin. Sebab saya banyak menconteng dan menulis di sini ya. So untuk saya point out kan. Okey, pecahan kalimah. Pecahan kalimah sekali lagi ada daripada harf, boleh dipecahkan kepada isim dan juga fi'il. Dimudahkan dengan warna hijau untuk harf, hitam untuk isim dan merah untuk fi'il. Baik, kita pergi kepada kumpulan yang pertama iaitu harf. Harf ni, okey, jangan tengok yang lain dulu tau. Ini merupakan homepage. Ini macam kalau kita kalau if you like, kalau kita apa? Kita kalau dalam website tu, ni macam homepage kita lah. Kita akan selalu balik semula ke sini. Ada kalanya kita balik sebab kita nak, this is the overview. Apa yang kita akan belajar, inilah dia ringkasannya. Ringkasan manusia buat panjang juga kan? Ringkasan Allah buat pendek je, 7 ayat je. Lagi banyak, subhanallah. Baik, jadi harf ialah ada 2 bahagian, ada 2 jenis harf ni. Maknanya ni yang besar, bukannya itu je ke? Bukan. Ni yang kita mula-mula kita nak belajar yang ni je dulu. Once kita dapat konsep ni, insya-Allah we move on. Baik, ada 2 jenis harf iaitu kata tugas, nombor 1 kata tugas dan juga kata sendi. Kata tugas dan kata sendi. Okey. Ini semalam. Tadi ni saya nak tulis kat sini pula. Saya akan buat macam itulah.
Sini pun saya tulis, dekat situ pun saya tulis. Supaya harapan saya ialah benda ni lebih clear. Itu je. Baik. Ni hijau ni tak nampak. Okey. Jadi kita sekarang kita fokus kepada harf sahaja. Okey, jangan risau pasal isim, jangan risau pasal silakan masuk. Jangan risaukan pasal isim, jangan risaukan pasal fi'il. Hari ni fokus kita the half hour ni untuk harf sahaja. Jadi duduk sini boleh. Harf ada 2 jenis. Okey, kat sini kan kita tak payah risau nak tulis Arab pun tak payah. Tulis Melayu je pun boleh. Just understand the concept. Okey. Harf ada kata tugas. Ada 2. Jadi satu kata tugas dan lagi satu ialah kata sendi. Dilarang menulis untuk pelajar beginner. Yang dah boleh tulis, siapa yang dah mengajar boleh. Siapa yang belum dilarang menulis. Baik, harf boleh dibagi kepada kata tugas dan kata sendi. Jadi kata tugas, bila sebut kata tugas, maknanya dia ada tugas. Apa tugas dia? Dia ada tugas. Ada je dia akan mengubah baris akhir perkataan yang datang selepasnya. Mengubah baris akhir perkataan selepasnya. Ini je tugas. Yang ada tugas. Kita jangan tengok yang ni dulu, kita tengok satu je dulu. Kita tengok yang pertama iaitu kata tugas. Dia kata tugas jadi tugas, ada kerja. Tugas ni cakap budak-budak tak faham. Tugas apa benda tugas? Tugasan tahu, tugas tak tahu. Jadi maknanya dia ada kerja. Jadi ada kata tugas ni, banyak tak kata tugas ni? Yang banyak kali kita jumpa dalam Quran ada 3. Maknanya ada 3 pula. Kata tugas ni terbahagi lagi kepada 3. Ada tugas dia apa? Tugas dia mengubah baris akhir perkataan selepasnya. Jadi ada 3 kata tugas. Ni saya bagi overview. Kalau tak dapat semua, tak akan dapat. Mesti ada juga yang satu perkara yang akan kita dapat lah. Jadi kata tugas ni ada 3 jenis. Dipecahkan lagi kepada 3 jenis iaitu huruf jar. Nama dia je. Nama dia. Ni fahamkan konsep. Satu-satu. Kalau kita ambil cabang-cabang tu satu-satu yang kiri je dulu. Tapi saya bagi tahu semua macam konsep dia tu lah. Tugas apa? Apa dia kata huruf yang dipanggil kata tugas ni? Huruf jar, huruf nasab dan huruf jazam. Ingat hari ni untuk faham konsep saja. Jadi ada kerja, huruf jar ke, huruf nasab ke, huruf jazam ni ada kerja. Kerja dia apa? Dia kerja untuk siapa? Siapa bos dia? Baik. Huruf jar, bos dia satu je, isim je. Huruf nasab boleh kerja, boleh jadi 2 bos. Satu dia boleh kerja dengan isim, dia juga boleh kerja dengan fi'il. Maknanya dia boleh menukar baris perkataan yang selepasnya tu. Dia ni kerja dia. Tapi kalau huruf jazam pula, satu je bos dia. Fi'il. Dah nampak warna merah tu dah boleh agak dah. Fi'il. Okey, ni faham yang tu je. Okey? Dapat saya ulang. Kalimah boleh dibagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan harf, kumpulan isim dan kumpulan fi'il. Jadi harf pula boleh dibahagikan lagi kepada 2 kumpulan. Iaitu ada harf yang dipanggil harf kata tugas. Dalam bahasa Melayu kita kata kata tugas. Dan juga yang kedua kata sendi. Nombor 2 ni kata sendi. Okey. Kata tugas ada 3 jenis. Kata tugas ni dia ada kerja lah. Dia akan mengubah baris perkataan yang datang selepasnya. Jadi siapa yang dia ubah tu? Siapa perkataan mana yang ubah? Harf apa yang ubah perkataan apa? Jadi jar. Jar ubah baris isim. Maknanya selepas jar mesti isim. Jadi apa baris yang berubah tu? Kita akan lihatlah nanti. Maknanya kerja dia ada kerja. Kerja dia untuk
mengubah baris isim. Isim tu mesti selepas dia. Okey. Selepas ni kalau kata selepas daripada mana? Kiri ke kanan? Kita kena ingat kalau kata selepas maknanya yang kiri daripada huruf tu. Sebab kita baca bahasa Arab daripada kanan, Ke kiri. kita kena ingat Quran. Kita nak belajar Quran. Jadi kita bukan nak belajar teori ni saja, tapi kita nak bayangkan. Okey, nanti kita akan belajarlah kemudian. Teacher, Ya. tiap-tiap perkataan Hmm. dalam Al-Quran tu, tiap perkataan baris akhir tu main peranan, betul? Ya. Main peranan. Tugas ja dia berbaris bawah kan, baris akhir selepas huruf ja. Kita faham konsep tu je. Maknanya dalam bahasa Arab kita kalau tengok dalam Quran kan, kalau kita tengok dalam Quran ni, tak mana dia tadi? Sekejap. Maknanya kita tak boleh nampak, kalau kita baca bahasa Melayu, contoh kita baca ni kan, kita boleh nampak huruf besar, betul tak? Kita boleh nampak huruf besar, kita ada bold, betul? Lepas tu kita ada tanda ni apa? Colon, noktah bertindih, kita ada juga koma, betul? Kita ada rempah pernah datang tu, bracket, kurungan ataupun panggil cakap Melayu apa? Kurungan lah, boleh kurungan, lupa pula hari ni. Kak Zawiyah tak ada ke hari ni? Nak bantu saya. Lepas tu kita ada hyphen, kita ada sempang macam tu. Semua ada. Kadang-kadang dalam Quran tu kita boleh nama manusia tu nampak huruf besar ni. Boleh? Perasan kan? Itu kalau bahasa kita ataupun bahasa Inggeris. Quran ada tak? Tak ada. Bahkan Quran nombor pun tak ada. Tapi dalam nombor tu bukan sebahagian daripada ayat Quran. Nombor ayat Quran tu bukan sebahagian daripada ayat Quran. Itu kemudian. Faham tak? Dia bukan ayat. Jadi mana datangnya koma? Macam mana kita tahu nak berhenti? Macam kalau kita belajar tajwid, kita tahu wakaf, ibtidak semua kan? Macam mana kita tahu tu? Dia datang dengan baris ni lah tadi. Dia datang dengan perubahan baris tu. Kadang-kadang kita nampak perkataan tu Allah. Tapi bila baris akhir dia ada yang Allahu, ada Allaha, ada Allahi. Itulah dia suara kepada Al-Quran yang meletakkan peranan dia tu dalam ayat. Di sini jadi apa? Pasal kalau dia baris dhammah jadi apa? Kalau baris kasrah jadi apa? Kalau baris fathah jadi So apa? kalau Allahu ada peranan, Allahi ada peranan. Ada peranan Allah dia. Ada peranan. lain, betul. Okay. Jadi macam gitulah. Kenapa kadang-kadang al-muslimuna, kadang-kadang kenapa al-muslimina? Tapi terjemahan sama ke tak? Sama je. Betul? Terjemahan sama je kita, bahasa kita. Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang menyerah diri, that's it. Atau orang-orang Muslim. Tapi apa signifikan dia dalam Quran? Jadi kebanyakan kalau kita tak belajar benda ni, kebanyakan orang lah, dan kita pun satu masa kita tak faham benda tu, kita lost. Kita tak faham. So macam contoh macam Hafjah ni. Selepas Hafjah Allahi. Macam itulah. Itu belum lagi. Kita belum. Nanti kita tunjuk contoh dulu. Allahi. Ya. Tak boleh lah. Maksudnya apa yang Cik Sakiman nak kata. Allah. Kalau jadi Allah. Okey. Tu kita nampak jugalah kan. Kalau maksudnya Cik Sajiman ni dia dah nampak. Dah banyak kali kan. Dia dah belajar. Masya Allah. Antara orang yang dah habis dah khatam. Terjemah 30 juzuk Al-Quran. Jadi dia dah pergi kepada tadabbur. Jadi kat situlah sebenarnya semua boleh belajar. Benda ni boleh dipelajari kerana kalau you have to understand the concept. Faham je konsep tu, nanti the detail will come through. Dia akan mudah lagi lah. Jadi kata tugas, harf ni ada kata tugas dan kata sendi. Maknanya dia tak ada tugas lain. Tugas lain tu berarti dia tidak mengubah baris. Harf yang mengubah baris ialah disebut sebagai kata tugas. Dan ada 3 kata tugas yang utama. Maknanya dia akan mengubah baris pada perkataan yang datang selepasnya. Jadi harfu jar, harfu nasab dan harfu jazam. Okey, jangan risau lah teacher, mana saya nak ingat nasab lah, jazam lah. Okey, kita tak akan buat sekaligus satu hari. Jadi hari ni kalau semua dah bersedia, baru saya pergi. Kalau tak lagi, kalau nak fahamkan lagi, sila bagi soalan. Sekarang ni, kalau ada soalan. Sebab kita masih lagi, saya ni ada lesson plan dia. Jadi sikit-sikit, benda ni bertahap. 1 jam, 1 perkara. 1 jam, 1 perkara. Jangan risau.
saya tak ingatlah teacher ni benda-benda. No need to remember. Satu, jangan ingat to memorize. You can always refer kepada nota ni dan juga saya akan terangkan. And I'm here to help. Saya nak bantu, saya nak bimbing orang untuk faham Quran ni. Sehingga nanti dia akan boleh ajarkan pula orang lain. Dah terbukti pula ya yang tu, insya-Allah ramai yang dah mengajar Nahwu ringkas ni kepada orang lain. Dan ramai yang dapat benefit. Kalau tengok dalam video tu saya tak sempat nak kongsi, kita dapat sempat buat 2, yang kita nampak tu 3 orang, 2 orang kan. Tapi sebenarnya ada ramai yang dah boleh terjemah Al-Quran ni. So kurang-kurangnya diri sendiri tu bila solat ni, nak tarawih ni, dengar Quran. Dah boleh hayati. Itu je. Okey. Jadi kita ada soalan sebelum saya teruskan? Tak ada. Okey. Takrif kata tugas tadi apa? Takrif harf. Apa dia takrif harf tadi? Ni tengok yang ni je pun boleh. Ya, perlukan kata nama atau kata kerja untuk berfungsi. Itu konsep dia. Tak kira lah awak tulis tak ada nilai makna ke, tulis yang tu ke. It's okay. Yang penting konsep dia you faham. You pusing kok mana pun, harf tu ialah perkataan yang tak punya makna, tak ada nilai makna, melainkan bila bergabung dengan isim ataupun fi'il. Dia tak ada nilai makna. Perkataan nilai makna, dia ada makna tersendiri, mesti ada. Boleh diterjemah. Bila dia boleh terjemah, dia ada makna. Tapi nilai dia tu. Tak boleh, dia tak boleh sampai kepada mufid. Mufid ataupun murakab. Ataupun yang tadi kita sebut dekat awal ni tadi. Kita tak sebut pun. Tapi nak bagi tahu sebab cikgu dia memang tanya lebih sikit. Betul. Kalau ada dia tak ada makna, bukan tak ada makna, tiada nilai makna. It doesn't make sense until dia bergabung dengan perkataan lain. On its own dia macam tak, apalah kau ni. Jadi dia tidak memenuhi syarat kalam. Dia tak memenuhi syarat kalam yang sempurna. Kerana ada lagi soalan. Tak faham. Tapi ayat Quran tak ada macam tu. Makna baca patutnya kita mesti faham. Kenapa? Sebab Allah yang kata Quran tu mudah. Dia kata dia yang turunkan. Jangan kita, maknanya kita macam kena faham macam itulah. Kita belajar ni nak tahu kalam Allah. Kalau kita tak faham tu maknanya there's something wrong. Dia kata belajarlah Quran tu la'allakum ta'qilun. Memang sengaja Allah turunkan dalam bahasa Arab surah 12 ayat 2 la'allakum ta'qilun. Maksud tu kita kena fikirlah. Kenapa yang ni hilang? Contoh tu kita belajar dulu. Belajar dulu hafujan baru boleh kita lihat contoh ya. Baik. Alhamdulillah. Jazakillah khairan pada soalan. Ya. Soalan boleh pakai mic supaya dapat benefit kawan-kawan dekat online pun boleh dengar. Dekat Adilah. Ada. Okey. Semua dengar. Maknanya macam tadi yang ada makna tu. Maksudnya teacher sebut ni. Dekat sikit lagi. Dia dah buka tapi dekat. Dekat. Maknanya yang teacher bagi cakap nilai tu nak melengkapkan aja. Mesti ada satu tu baru jadi lengkap. Betul? Dia macam itulah. Bagus, betul. Maknanya dia tu diri dia sendiri ada makna tapi tak lengkap lah. Dia tak memenuhi syarat kalam, tak memenuhi syarat satu bahasa yang boleh dipahami. Jadi tak dapat ambil tindakan kalau kita tak faham. Betul tak? No tindakan. Macam itulah. Tak sempurna. Kalau tak sempurna orang tak faham. Bila tak faham maksud tak sampai. Bila maksud tak sampai ada yang akan terputus kat situ. Macam itulah. Jadi hari ni kita dah makna kiranya kita dah sampai sini. Kita dah habislah bahagian yang ni. Boleh tak saya nak masukkan topik yang seterusnya? Atau ada soalan? Saya galakkan kalau suka lebih baiklah kalau at this point macam tak faham konsep ke apa nak tanya silakan tanya. Okey. Baik. Puan Adila tanya, boleh tak kita nak kata sekarang ni Puan Adila tengah melihat di sini. Maknanya Puan Adila melihat di sini je. Maknanya tadi saya terangkan tentang pecahan kalimah. Kalimah boleh dipecahkan kepada
harf, isim dan fi'il. Jadi dia tanya, boleh ke kalau fi'il tu kita nak cerita tentang bila? Boleh juga, tapi itu on the beginning lah. Maksud bila kata masa ni, dia ni maknanya, yelah macam tadi saya cerita, bahasa kita tak time sensitive. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab time sensitive. Bahasa Perancis pun macam tu juga. Bahasa kita yang tak. Jadi kita yang memang kena belajar dulu bahasa yang lebih tinggi tu supaya kita dapat lebih, maknanya kita bahasa sumbernya tu supaya kita, saya nak bagikan, kadang-kadang kita belajar ni dia tak ada satu perkataan yang betul-betul yang padat yang boleh menterjemah apa yang bahasa Arab ni kata. Jadi yang ini yang kita, bila kita belajar nahwu ni mungkin kita lebih dapat buatlah perkara tu. Jadi bila nak jawab soalan kata boleh tak bila? Okay, for now bolehlah kita kata, maksudnya ada bila benda tu terjadi. Tapi tak sentiasa begitulah. Sebab macam kalau kata perintah tu bila? Macam menjadi bila tu, maksudnya bila tu kena faham konsep lain lah pula. Dia maknanya senangnya terikat dengan masa bagi orang yang kadang lebih familiar dengan term tenses. Dia kata tenses lah. Tenses. Dia ada tenses tu. Dalam bahasa Inggeris ada tenses. Tapi kalau orang tak belajar bahasa Inggeris pun tak tahu juga. Betul tak? Cuma kita kat Malaysia ni most people do learn that. Jadi dia orang tahulah tenses tu. Kalau isim ni panggil apa? Nah. Ni kalau mudah-mudahan ni dapat lagi memberi pencerahan. Kalau saya ya dia? Verb boleh. Verb. Fi'il. Jadi dia ada tenses. Masa tu yang dimaksudkan tenses ataupun yes. Dia boleh kita kata sebagai verbs. Kalau ni boleh saya cakap kalau bahasa Melayu, kalau English preposition. Preposition. Tapi tak semua. Hampir kebanyakan bolehlah. Bolehlah sebagai basicnya bolehlah kita kata kalau bahasa Melayu preposition. kata sendirilah. Tapi kalau preposition biasanya untuk isim je. Biasa perkataan-perkataan lain tu dah masuk benda lain pula ya. Nasab dengan jazam. Tak semestinya. Ini salah satu bolehlah. Prepositions. Boleh? Okay. Satu lagi dia kata tugas. Ya. Dengan kata sendi. Kata sendi dia tak tukar. Dia tak ada apa, dia tak ada influence pada pembaris kata lepas tu. Tak apa. Tapi dia adalah dia punya fungsi. Dia ada maksud on its own pada diri dia tu lah. Dia ada maksud. Contoh. Maka tak ni kata tugas kata sendi. Kata sendi maka maka dan adakah? Tak. Bukan itu faham. Bukan. Okey, nanti dulu. Nanti kalau jangan kita sebut yang belum belajar tau. Kita sebut yang kita dah belajar je hari ni. Nanti ada yang panik pula. Okey. Okey. Cik Zainal kan? Masya-Allah. Ingat. Okey, alhamdulillah dapat Cik Zainal pun dapat bersama kita secara fizikal hari ni. Mungkin kawan-kawan boleh nampak ni. Boleh nampak dekat skrin tu. Kalau saya spotlight, ya keluarlah skrin tu, nampaklah kita dekat suasana kita di sini. Saya galakkanlah sangat, macam saya terima kasih sangat pada Huda hari ni datang, daripada jauh. Jauh lah juga kan. Jadi siapa yang dekat-dekat sini, silakan, bolehlah bertukar-tukar, tukar angin orang kata. Sesekali kan bosan yang online, datanglah sini. Boleh berkenalan lagi, boleh datang kat sini, tengok macam mana kita boleh belajar. Kalau nak dapatkan counselling, counselling apa pula saya nak cakap ni? Bukan counselling, apa tu? Consultation. Kalau nak consult lagi about the grammar ni, bolehlah, silakan datang. Jemputlah datang. Baik. Okey, sekarang kalau kita dah tak ada soalan, saya nak pergi kepada huruf yang pertama, iaitu harf kata tugas yang pertama. Baik. Sekarang kita kat mana? Kita dekat sini. Jadi hari ni saya masuk sedikit tentang harfu jar. Nampaknya peserta online dia tak cakap apa-apa, jadi tu yang saya pun bolehlah teruskan. Nampaknya semua boleh follow ni. Betul? Betul tak Makcik Ani?
Makcik Ani kena jadi wakil kawan-kawan. Ini ada daripada Azrina. Azrina kata, oh Aliza, sorry, insyaAllah boleh ikut. Alhamdulillah. Very good. Very good, very good. Apa nak cakap? Baguslah. Macam tu kalau boleh teruskan. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada harfu jar. Tadi saya tunjukkan kita berada kat mana? Kita di sini. Jadi kita akan relax dulu, ni kita belum lagi, ni belum lagi. Hari ni kita fokus pada harfu jar. Harfu jar ni tadi saya kata apa? Dia bekerja untuk isim sahaja. Mari kita tengok nota kita, buku. Baik, tengok skrin mengenal kalimah. Yang pertama kita nak ingat ni, objektif dia, makna dia kenal kalimah. Kalimah apa yang nak dikenali? Kata tugas. Kata tugas apa? Kata tugas yang pertama iaitu harfu jar. Ini kata tugas yang pertama, harfu jar. Jadi perhatikan ayat ni. Harfu jar mengubah baris akhir kalimah selepasnya menjadi kasrah. Okey, semua familiar tak dengan term kasrah, fathah ni? Okey, kalau tak, saya tuliskan dulu sedikit di sini. Bila saya kata ni baris, cerita tentang baris. Kita sebut dalam bahasa Arab. Sikit-sikit je yang cerita bahasa Arab ni, tak banyak pun. Okey. Bila sebut fathah. Fathah maknanya baris atas. Dulu-dulu kita sebut baris atas. Kan? Tapi sekarang saya ajar ngaji, saya tak pernah sebut baris atas bawah lagi dah. Tapi kita sebut betul-betul lah nama dia dalam bahasa Arab. Fathah. Kemudian kita ada kasrah. Kasrah. Jadi kalau kasrah tu maknanya baris bawah lah. Kita sebut baris bawah. Yang ni tadi baris atas. Bayangkan garis yang tengah-tengah tu adalah huruf lah. Kemudian baris dhammah. Dhammah. Jadi kalau dhammah macam mana? Macam ni. Ni dhammah, fathah, kasrah, dhammah. Kalau ada dua pun kita kata fathah juga. Bayangkan kalau dia ada dua, kita sebut fathah juga. Kalau ni pun kasrah juga. Ini kalau ada dua pun kita kata dhammah juga. Ya, inilah yang dikatakan fathah, kasrah, dhammah. Jadi kasrah ni baris bawah. Dalam bahasa Melayu kita eja macam itu je lah. Fathah, kasrah, dan dhammah. Nak mudah sikit sebut macam tu je, ikut je. Tapi kita tahu dia punya asal dia ialah dhad, kaf bukan qaf, fathah bukan ha. Tu tengok bandingkan ya. Fathah, kasrah, dhammah. Bandingkan ejaan tu tadi. Jadi fathah ni biasa satulah, ni kasrah dan dhammah. Okey. Originally satu je lah. Okay. Baik. Balik semula kepada harfu jar ni tadi. Harfu jar mengubah baris akhir kalimah selepasnya menjadi kasrah. Iaitu baris kasrah. Saya bawahkan. Letak dia kat bawah. Jadi understood ni baris kasrah. Harf juga adalah tanda bahawa kalimah selepasnya adalah isim. Maknanya kalau kita nampak, ini kita nampak ni, min adalah harfu jar. Jadi kita tahu selepas tu mestilah isim. Lepas dia mesti isim, warna hitam. Ni mesti macam tu. Jadi lepas ni kalau tengok Musamma Bainah tu pun, kalau dah tahu konsep ni, oh ni salah ni teacher ni. Patutnya warna hitam, kenapa dia bagi warna hijau juga? Tu dah boleh tolong edit sekali. InsyaAllah. Okey, jadi kita sebutkan ya. Kita sebut dan kita betul sah hafal, tapi kita tahu perkataan ni banyak kita jumpa dalam Quran. Perkataan banyak dalam Quran. Banyak sangat kan? Banyak betul. Okey, jom. Allah. Dalam perkataan pun kita boleh datangkan perkataan yang kita selalu dengar. Minallah. Contohnya. Letak je ilallah, anillah, alallah, fillah, billah, kallah. Tapi kita kira ni kira satu kalimah. Satu je. Satu kalimah. Dia kira satu kalimah ni. Min satu kalimah. Min satu Bila kalimah. satu kalimah. Mari kita sebut. An satu kalimah. Betul? Kita sebut, mana sebut sama-sama dengan saya. Di bawah ni kita akan letak ada
mana kod dia. Ini maknanya harfu jar. Min Min. daripada Dari. dari. Ila Ila. kepada. Kepada. An An. dari hal Dari hal. daripada. Apa beza, apa beza daripada dengan dari? Dari. Daripada atau dari biasanya kalau bahasa Melayu ni untuk tempat. Untuk tempat Okay. dan juga masa. Masa. Dari kelas kita diadakan dari pukul 10 hingga pukul 11. Masa lah. Kalau tempat, saya datang dari utara contohnya. Saya dari Johor. Saya startan. Macam itulah. Jadi kita kat sini tadi kan? Ala atas. Atas. Ala atas. Atas. Pi dalam pada di. Mana dia boleh 3 ni. Kita tengok pada kesesuaian perkataan yang mengikutinya atau kesesuaian ayat. Yang kod JER tu menunjukkan Harfu jar. harfu jar. Ini menunjukkan dia adalah kata tugas yang jar. Mana jar dia akan menyebabkan isim selepasnya berbaris kasrah. So kalau kita tengok dalam coding tu warna hijau fi lepas tu baris bawah lah. Baris bawah lah lepas itu. Jadi baris bawah ni pun adalah nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ini yang basic sekali basic. Ala atas. Bila nak guna ke atas, di atas, atas je. Ini bahasa Melayu kita. Nanti bila kita jumpa ayat tu baru kita buat. For now, maksud yang utama adalah atas. Kenapa kata ke atas? Ini kena tanya dengan guru-guru bahasa Melayu lah. Tapi dalam mushaf kita adalah, kita dah letaklah. Tak semua benda boleh letak ke atas, di atas ya. Itu kena tengok pada bahasa kita pula. Fi tadi dalam. Macam kalau tadi fina, dalam kami. Walladzina jahadu fina. Atau fi pada. Kalau fi yaumi, pada hari. Sesuai, kalau hari sesuai pada lah. Itu ikut bahasa di. Kita akan lihat bila kita terjemah ni, kita tukar dia ada sedikit kelainan. Adakah salah terjemahan kita? Tak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang tafsir itu berbeza sebabkan huruf ni saja kadang-kadang tafsir itu boleh pergi jauh, pergi banyak beza dia. Ataupun sikit beza dia. Bi dengan ataupun kepada. Yang ini setakat ini. Untuk modul 1 kita cuma belajar bi yang memberi maksud dengan ataupun kepada. Yang mana dah belajar, jangan confusekan kawan-kawan yang baru belajar. Maksud dia cakap, sebenarnya ada banyak tahu Ustazah ni tak cukup ni. Ilmu dia tak cukup. Memang ilmu saya tak cukup. Tapi maknanya untuk modul ni je. Kita nak, jangan takut. Kalau tengok B ni sebenarnya ada berapa banyak maksud dia. Banyak. Tapi yang sekarang kita fokus, 2 ni je. Dengan kepada. Ini pun ada orang kata dah, alah. Takut kan? Tapi tak apa. Kita belajar on need to know basis lah. Kita belajar macam tu. So kalau ada yang terjumpa, ni maksud dia lain. Maknanya ada lagi tu. Kita belum belajar ya, kita belum sampai. Ka, ni di awal. Ka ni di awal sebab kita kata harfu jar ni tugas dia mengubah baris kalimah selepasnya. Jadi dia mesti kedudukannya di awal. Dia bukan ka dekat belakang. Dia bukan bersambung dengan perkataan lain. Bukan yang macam ni, tapi dia bersambung di sini. Kita kata selepasnya. Seperti ka, seperti la bagi, li bagi. Dia boleh jadi la, boleh jadi li. So dah boleh terjemah lah. Dah boleh. Dah boleh lah terjemah yang ni. Jadi kita tengok contoh. Ya. Okey, terdapat kata tugas harfu jar yang lain di dalam Al-Quran. Sila rujuk panduan terjemahan bahasa Arab Al-Quran. Okey, untuk soft copy halaman ini adalah, saya kena ingatkan ni, adalah untuk kegunaan sendiri sahaja. Penyebarannya tanpa kebenaran penerbit adalah dilarang. Penerbit dia ialah Cik Zulkifli Ibrahim. Saya lah dengan suami Jadi dia itulah yang buat ni. Tapi nak beli buku boleh tak? Boleh. Sila beri nama, sila kontak Nisrin. Buku pada satu set RM80 saja. Kalau nak post Sabah Sarawak tambah RM15. Kalau di Semenanjung RM10 lagi lah. Itu kosnya. InsyaAllah. Tapi kalau datang sendiri, kita bagi dengan beg sekali.
Kenapa Cik Zainal tak dapat beg? Kenapa belum dapat beg sekali? Ada dekat dalam belakang. Okey, tak apa Cik Zainal, nanti kita beri. Siapa yang datang sini? Ni datang? Tak ada? Tak dapat juga. Okey, nanti kita beri Minta maaf, tak sangka ni tetamu yang tidak di-announce. Tak tahu Cik Zainal nak datang sini hari ni. Baik. Jadi kat sini kita belajar contoh harfu jar, kita akan bersambung esok, untuk hari ni setakat ni dulu. Kita teaser dia, contoh dia besok, boleh? Boleh. Buat masa ni, maknanya tapi kita dah boleh dah jumpa perkataan ni. Kita dah tahu dah sedikit sebanyak. Kita cuba achieve objektif kita pada hari ni, iaitu kenal harfu jar, kenal pecahan kalimah, kemudian kenal harf dan harfu jar, terutamanya harfu jar. Jadi ini 9 harfu jar ini sahaja yang kita fokuskan pada modul 1. Dan tak semua pun kita jumpa untuk kali inilah. Tapi daripada sini kita ni dah boleh dah kita tengok perkataan-perkataan dalam Quran. Okey, bagi yang dah ada buku, dapat buku boleh gunakan mushaf latihan tu. Boleh tak pinjam sekejap? Mushaf latihan yang bukan yang tu. Nipis sekali tu. Ni mushaf latihan ni dia tak ada jawapan, tapi dia ada color je kan? Ada color, nampak tak? Peraja orang nampak nampak yang ni. Dia tulis mushaf latihan terjemahan. Siapa yang dah ada? Jadi dah boleh cuba dah terjemahkan yang warna hijau, bawah dia tulis jar. Yang warna hijau, maknanya boleh try terjemahkan warna hijau dan bawah dia tulis jar. Yang tu. Baik. Jadi ni kena kita akan ulang balik, kita akan sebut esok. Jadi hari ni kita berhenti di sini kita berhenti pada muka surat 3 ni, insya-Allah. Baik, aku lupa lihat. Ada tak ada soalan Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Saya rasa tak ada. Ada soalan ke? Cik Nisrin ada ke? Saya tak boleh. Tak ada teacher. Okey, alhamdulillah. Cik Nuraini jawab. Dengan baik. Semua faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok kita akan sambung lagi Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma jal hadza jama'na jamal marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih teacher. Sama. Terima kasih teacher. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih teacher. Terima kasih teacher. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Aida. Jazakillah khair. Ya. Alhamdulillah. Nisrin boleh tolong Ya. cursor. Cursor? My cursor is I cannot do anything. Macam mana? Okey, kejap. Can you stop the recording? Okay, alright. Kak Zawia, Saya. datanglah sini Kak Zawia, rindulah. Tadi kan mengantuk. Sangat nak drive tak boleh. Try esok. Sabtu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Makcik Ani. Nanti boleh ada ni kan? Tak ada gambar lah, minta maaf lah. Kan komputer. Kat. Tak ada error. Apa Makcik Ani cakap? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya. Nak stop recording